Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada petang ini sekali lagi kita bertemu dengan izin Allah Subhanahu wa taala serta taufik dan hidayah daripada Allah. Kita bersama untuk kita meneruskan bacaan kitab yang dikarang oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, seorang dai ulama Indonesia yang terkenal, ulama sunnah di atas manhaj salaf. Untuk kita membaca kitab ini yang bertajuk Prinsip Dasar Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita keikhlasan, kelapangan dada serta kejelasan akal fikiran untuk menerima dan memahami apa yang tertulis di dalam kitab ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya Dia sahajalah yang boleh memberi kita petunjuk, kelapangan dan kefahaman kepada kita. Yang kita baca, Rabbi syrah li, wahai Tuhanku, isyrah li sadri, lapangkanlah dadaku. Wa yassir li, mudahkanlah bagiku, amri, urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan kau lepaskanlah segala simpulan yang berada di lidahku ini. Yafqahu qawli, agar mereka semua dapat memahami perkataanku. Lihat pada doa Nabi Musa ini menyebut yafqahu qawli. Semoga mereka yang mendengar itu memahami apa yang diucapkan oleh aku, apa yang aku ucapkan. Ini dalil bahawa agama ini perlu fiqh. Agama ini perlu kefahaman. Bukan sekadar datang dan dengar dan hanya mendengar, kemudian setelah selesai pengajian kita kata, "Mau faham apa-apa tak?" Saya tak faham apa-apa. Jadi hadir dalam pengajian ini bukan untuk mengambil barakah, datang menghadiri pengajian sahaja, bukan. Ingat ini, ia benar. Menghadiri kelas pengajian ni ganjarannya besar. Seperti kata para a'immah kita, imam-imam kita, tidak ada amalan salih, amalan sunat yang paling afdal lepas amalan fardu daripada menuntut ilmu. Amalan yang paling afdal lepas amalan fardu, yang paling afdal sekali ialah amalan menuntut, ialah perbuatan menuntut ilmu. Dan padanya sangat besar ganjarannya. Tetapi kita bukan hanya mengejar ganjaran menghadiri kuliah-kuliah. Dan lihat ucapan Nabi Musa tadi dalam surah Taha tadi, yafqahu qawli, agar mereka memahami ucapanku. Maksudnya hendaklah tuan-tuan datang, tuan-tuan dan puan-puan bila dengar kuliah ni dengan target untuk faham agama ni. Jadi untuk faham ini, Allah Ta'ala sebut dalam ayat lain, inna fi dhalika la dhikra
Sesungguhnya ayat Quran ini adalah petunjuk, pemberi peringatan, memberi kefahaman liman kana lahu qalbun. Pertama dia kena hadirkan hati dia. Waktu masa pengajian, antara adab ni tak boleh disibukkan dengan benda lain. Dia nak ada urusan bisnes dia. Pada masa itulah dia nak pergi chatting, ataupun ketika itulah dia nak type message, ataupun ketika itulah dia nak bercakap dengan kawan, atau ketika itulah dia nak masak, atau ketika itulah dia nak buat benda, nak buat kuih. Tak boleh. Dia boleh dengar, tapi dia takkan mendapat kualiti yang dikehendaki. Liman kana lahu qalbun, hati dia mesti ada, dia nak dalam keadaan ikhlas, hati dia terbuka betul-betul, dia nakkan ilmu. Dia kata dia datang dengan, ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku ilmu yang manfaat ini. Au alqas sam'a, au kat sini ialah maksud wa, iaitu dan dia memberikan pendengaran atas dengan hati. Yang kedua, au alqas sam'a, memberikan pendengaran, wa huwa syahid, dan keadaan dia menyaksikannya. Kalau dapat tengok lagi bagus, dapat tengok muka lagi bagus. Tapi kita tak dapat tengok muka macam sekarang, kadang-kadang kita dengar kuliah dengan keadaan kita dengar sahaja guru kita bercakap, tapi kita tak nampak muka dia. Zaman PKP ni kita tak nampak. Tak apa, sebab itulah wa huwa syahid, itu syarat yang ketiga, itu syarat tambahan. Tapi yang pertama dengan kedua itu mesti qalbun wa sam', hati dan dengar. Sebab tu kalau tuan-tuan tak ada video pun, tak nampak muka ustaz pun, tapi memberikan hati dan pendengaran betul-betul pada kuliah, insya-Allah Allah Taala kata inna fi dzalika la dzikra, itu akan beri peringatan, akan mendapat pengajaran daripada kuliah tersebut, dalam pengajian tersebut. Jadi ini adalah seruan bagi diri saya dan tuan-tuan dalam kita belajar, berikanlah jiwa sepenuhnya. Sebab tu doa Nabi Musa tadi, Rabbi syrah li sadri, dapat lapangkan dada. Wa yassir li amri, mudahkanlah urusanku. Wahlul uqdah, dan lepaskanlah simpulan yang ada lidahku. Maksudnya susah nak menyampaikan benda tu. Jadi kita minta Allah Subhanahu taala bagi hidayah petunjuk kepada saya yang mengajar ini, untuk mudahkan saya untuk menyampaikan. Sebab apa? Supaya dia boleh dengar. Tunjukkan bahawa dia boleh dengar. Yafqahu qawli, supaya natijah dia, kesan dia, dia boleh faham. Dia boleh faham. Dan untuk menyebut masalah ni sangat luas. Sebab tu kita kata pendengaran dan hati akal. Dua tadi. Penyesalan ahli neraka di akhirat kelak sebab tak pakai dua ni tadilah. Wa qalu law kunna nasma', boleh diazab dalam neraka. Dia kata, kalaulah kami dahulu mendengar, nasma'u au na'qilu, dan juga kami berfikir, kami tersebut dalam surah Al-Mulk, ma kunna fi ashabis sa'ir. Barakallahu fikum. Jadi ini sebagai muqaddimah. Tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah. Kita masih lagi dalam bab-bab yang awal, iaitu hari ini kita akan masuk bab yang pertama, iaitu Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Dia nak kata, dia nak sebut muqaddimah dulu, dia sebut prinsip dasar agama Islam. Maksudnya dia nak masuk, sebelum masuk ke bab satu, dia bagi muqaddimah dahulu. Kata Al-Fadil Al-Ustaz Hafizahullah Ta'ala, mari kita baca sama-sama. Untuk mengetahui agama Islam dengan benar, ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh setiap Muslim. Hal-hal yang perlu diketahui tersebut merupakan prinsip dasar Islam. Maksudnya ilmu asas Islam, yang dengan mengetahuinya kita akan semakin yakin bahawa Islamlah yang dapat menyelesaikan setiap problem yang dihadapi oleh seluruh manusia, baik individu, rumah tangga atau masyarakat. Ini Ustaz dia nak bawa kita kepada faedah kita mengetahui agama Islam ni dengan betul. Sebab tu tujuan kita belajar agama Islam dengan betul, pertama untuk menambah keyakinan. Pertama untuk menambah keyakinan. Dan menambah keyakinan ini
ialah tuntutan agama. Bukan kata, oleh saya dah percaya dah ustaz. Saya dah percaya dah. Saya dah belajar sekolah agama, dah percaya, saya beriman, dah cukup lah. Tidak. Kita perlu menambah keimanan itu. Perlu diperbarui. Lepas tu kata hadis Nabi SAW, annal iman sayakhlaqu. Kama yakhluqu thawbi ahadikum. Fajaddiduha bila ilaha illallah. Iman itu dia akan lusuh macam lusuhnya pakaian kamu. Maka perbaruilahnya, maka sentiasalah kamu refresh dengan la ilaha illallah. Maksudnya kita kena sentiasa, sebab iman kita ni dia sentiasa terhakis. Jadi makin kita tambah ilmu, dia akan tambah, dia akan baiki lagi. Macam rumah kita, makin lama dia akan bumbungnya rosak, catnya tanggal, bumbungnya bocor, pintunya ialah pecah. Jadi perlu diperbarui. Kalau kita biarkan lama-lama, dia roboh tak? Dia roboh. Jadi dia kena baiki. Sebab itulah menambah iman ini, berusaha untuk tambah iman ini satu perkara yang dituntut oleh syarak untuk menambah keyakinan. Sebab itulah kata Nabi SAW dalam hadis sahih Muslim. Nabi kata, nahnu ahaqqu bisyakki min Ibrahim. Kita ni lebih layak untuk kita rasa iman kita ni lemah. Syak pada iman kita. Maksud syak ni maksudnya apa dia? Dia rasa iman kita tak cukup kuat. Kita kena tambah. Daripada Nabi Ibrahim. Ini tawaduknya Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada Tuhannya, Qala Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku ya Allah, macam mana kamu hidupkan benda yang mati. Lalu Allah Ta'ala tanya balikkan daripada Nabi Ibrahim. Qala awalam tu'min. Wahai Ibrahim, kamu tak beriman ke yang aku hidupkan yang mati? Qala bala, kata Nabi Ibrahim, bahkan ya Allah, aku beriman. Walakin liyatma'inna qalbi. Tetapi tujuan aku untuk apa? Supaya aku nak tambahkan lagi keyakinan dalam hati aku ini. Barakallahu fikum. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata, wahai Ibrahim, fakhudh arba'atan min at-tayr. Ambillah 4 ekor burung. Potong. Fasurhunna ilaik. Potong. Waj'al, dan jadikanlah campur-campur daging burung tu tadi, kemudian bahagikan 4. Waj'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kemudian jadikan setiap bahagian potongan tadi satu bukit, satu gunung, satu bukit. Tuan-tuan. Nabi Ibrahim terpaksa panjat 4 bukit, tuan-tuan rahimakumullah, untuk nak letakkan daging tadi. Nak cerita betapa Nabi Ibrahim alaihissalam yang di antara bapa sekalian para anbiya, Imamul Hunafa, imam sekalian orang yang lurus agamanya, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, Abul Anbiya, bapa sekalian Nabi. Maksudnya Nabi-Nabi yang datang lepas Nabi Ibrahim semua keturunan beliau, keturunan baginda. Berusaha keras untuk tangkap 4 ekor burung, potong, kemudian naik atas setiap gunung, letak setiap satu gunung tu potongan daging tadi. Thumma du'uhunna. Kemudian wahai Ibrahim, panggillah burung tu tadi. Ya'tinaka sa'ya. Maka datang burung tu tadi pada Nabi Ibrahim, hidup balik. Maka dengan itu bertambah kuatlah keimanan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Apa poin saya nak bawakan daripada kisah ini? Saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, tujuan kita belajar untuk menambah keyakinan. Kalau tuan-tuan belajar tidak tambah keyakinan, tak tambah keimanan, tak bertambah semangat, kekuatan beragama ini, maka dia akan jatuh kepada salah satu perkara. Sama ada tuan-tuan tak faham, tuan-tuan dan puan tak faham, ataupun ilmu tu ilmu tak betul. Dua, sama ada masalah tu pada tuan-tuan dan puan atau kepada orang yang belajar,
ataupun masalah tu kembali kepada apa yang dipelajari. Barakallahu fikum. Semoga Allah Ta'ala berkati. Jadi kat sini tujuan dia untuk menambah keyakinan. Tujuan belajar agama pertama untuk menambah keyakinan. Bila tambah keyakinan, dia tambah dia punya amal. Betul tak? Kan? Bila orang dah yakin vaksin ni berkesan, barulah ramai-ramai beratur vaksin. Dulu masa mula-mula, slow je, malas, takut semua orang. Bila yakin, nampak tu beratur sampai dah berlimpah-limpah. Bila orang dah yakin. Begitu juga, bila dah yakin, dia akan tambah amal. Sebab tu kita tengok, bila Allah Subhanahu Wa Taala uji orang yang mendirikan solat malam dengan mengatakan bahawa itu mereka itu orang yang berilmu. Allah Ta'ala sebut amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman amman huwa qanitun ana al-layl. Apakah orang yang mendirikan malamnya atau beribadah siang dan malam? Taat. Qanit maksudnya taat. Qanit juga maksudnya berdiri lama, salat. Qanitun ana al-laili sepanjang malam. Sajidan dalam keadaan sujud. Wa qa'iman dalam keadaan berdiri. Yahdharul akhirata dan takut hari akhirat. Wa yarju rahmata rabbih dan mengharapkan rahmat Tuhannya. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun. Adakah sama orang yang mengetahui walladhina la ya'lamun dan orang yang tidak mengetahui? Innama yatadhakkaru ulul albab. Sungguhnya yang ambil peringatan hanyalah orang yang berakal. Nah, tuan-tuan dan puan rahimakumullah, perhatikan ayat ni Allah Taala dikaitkan orang yang bangun malam tu sebab dia ada ilmu. Jadi bila tambah ilmu, tambah ibadat. Jadi ini pertama, tambah yakin, tambah ibadat. Yang ketiga tujuan belajar untuk mempertahankan diri. Afwan, empat ni belum dulu. Yang keempat ialah untuk menghadapi segala problem kita dalam dunia ini. Seperti yang disebut oleh Fadilatul Ustaz Hafizahullah, guru kami. Nah, sebab apa? Sebab tiada solusi bagi masalah yang kita hadapi melainkan Islam. Tiada jalan penyelesaian bagi setiap masalah manusia melainkan Islam. Kenapa tuan-tuan rahimakumullah? Kita kena faham bahawa Allah Subhanahu wa taala khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala, kata Syekh Abdul Wahab. Allah Taala diciptakan kita dan dia bagi rezeki kepada kita dan dia tidak akan membiarkan kita di dalam kebingungan, hamalan, abasan, sia-sia, bingung, sia-sia, tak tahu apa dia nak lakukan. Tidak. Kalau Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang, Maha Mengetahui, Maha cintakan hamba-Nya, dia cinta pada hamba-Nya. Lebih pada sayangnya hamba itu pada dirinya sendiri, lebih pada sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Allahu Akbar. Jadi apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang tadi, yang lebih sayangkan kita ni lebih pada ibu kita sayang pada kita, sayangan kecintaan ibu kita kepada kita, dia membiarkan kita di dalam kebingungan, terumbang-ambing, tidak tahu jalan keluar? Mustahil. Mustahil. Seorang ibu yang penyayang pada anak dia, yang sayang anak dia, mesti dia akan susah hati apabila melihat anaknya tak dapat selesaikan masalah. Orang yang ada anak, dia tahu, dia faham perasaan. Barakallahu fiik. Sedihnya dia. Allah Subhanahu wa taala lebih penyayang. Seperti mana dalam hadis yang sahih. Satu hari Nabi SAW bersama dengan sahabatnya dalam satu peperangan. Kemudian dalam peperangan tersebut kelihatan seorang wanita di dalam keadaan cemas.
Mencari ibu, anak mencari anaknya yang hilang. Dia cari. Akhirnya jumpa anak tadi. Dalam keadaan ni lah, dia peluk, dia menangis, dia terharu, dia peluk dan dia cium anaknya. Peristiwa itu disaksikan oleh Nabi SAW dan sahabatnya yang berada kat kawasan tersebut. Berada di kawasan tersebut. Lalu Nabi tanya pada sahabat, wahai sahabatku sekalian, apakah kamu sangka, kamu rasa ibu tadi, apakah dia akan mencampakkan anaknya tadi dalam api? Dan sahabat, ya Rasulullah, takkan ya Rasulullah tengok tu. Cara dia peluk anak dia, cara dia cium, dia dah sayang. Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala lebih sayang pada hambanya lebih daripada ibu tadi sayang pada anaknya. Bahkan dalam hadis yang sahih, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai 100 rahmat, 100 bahagian rahmatnya. Dan Allah Ta'ala turunkan satu saja sifat rahmatnya di dunia. Dengan satu sifat rahmat itulah semua manusia sayang menyayang antara satu sama lain. Semua manusia, ibu sayang anak, suami sayang isteri, isteri sayang suami, adik-beradik sayang adik-beradik dia, kawan sayang kawan dia, kabilah kaum dia sayang kepada kaumnya. Hatta Nabi kata, hatta binatang yang bila anak dia kat bawah kaki dia, dia tak nak pijak anak dia itu pun adalah kerana satu sifat rahmat Allah yang Allah Ta'ala bagi-bagikan kepada penduduk dunia itu tadi. Kepada alam itu tadi. Itu baru satu. Maksudnya Allah Ta'ala simpan 99 lagi sifat rahmatnya untuk hambanya. Jadi soalan sekali lagi, apakah mungkin Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila dia ada sifat rahmat yang sebegitu hebat, kemudian dia biarkan hambanya terumbang ambing? Ada masalah tak tahu nak hadapi macam mana? Jadi sebab itulah Allah Ta'ala dah bagi solusinya. Solusinya adalah kamu kena pegang agama. Solusinya adalah agama Islam. Tetapi malangnya bila orang tak nak belajar pasal agama Islam, dia tak nampak solusinya. Lalu dia katakan kepada dirinya atau kepada orang lain, dia kata, kenapa perlu Islam? Kenapakah mereka ini menyebutkan diri mereka nak belajar Islam? Kenapa mereka ini sangat bersungguh-sungguh nak sebarkan Islam? Kenapa mereka ini setiap perkara nak kata Islam, 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 Islam? Kenapa mereka ini, sebab apa? Dia tak tahu bahawa Islamlah solusi pada masalah dia tu sendiri. Kita lihat pada golongan yang macam ni, kita kesian kepada dia. Dia sedang berpenyakit. Dia ada penyakit jiwa yang dahsyat. Tapi dia tak sedar dia berpenyakit. Yang ada pada kita ni, dia punya, yang ada pada Islam ni, dia punya ubatnya. Tapi mereka enggan untuk menerimanya. Patut rahmatullah, para pendengar sekalian yang dengar kuliah kita pada petang ini. Tujuan kita belajar agama supaya kita tahu, oh ini solusinya. Solusi kepada masalah rumah tangga. Solusi kepada masalah jiwa. Solusi kepada masalah ekonomi. Solusi kepada masalah kepimpinan. Solusi dalam masalah pentadbiran negara. Semuanya ada dalam Islam. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Ma farradna fil kitabi min syai'." Sesungguhnya aku tidak tinggalkan satu perkara pun yang baik untuk manusia, panduan manusia, melainkan aku telah menyebutnya dalam Al-Quran ini. Itu yang ketiga tentang tujuan belajar agama. Yang keempat, tujuan belajar agama adalah untuk mempertahankan diri kita. Untuk apa dia? Untuk apa? Mempertahankan diri kita daripada ajaran-ajaran yang menyeleweng. Tujuan belajar supaya kita boleh pertahankan diri daripada serangan-serangan musuh. Serangan musuh sama ada musuh itu batiniyah dalaman atau lahiriyah atau luaran. Musuh batiniyah kita ialah syaitan, hawa nafsu kita sendiri, jiwa kita sendiri, nafs kita yang menyebabkan kita kalah. Kemudian musuh luaran kita seperti syaitan, manusia, seperti golongan munafiqun, seperti golongan kufar, seperti golongan-golongan ahli bid'ah yang datang untuk merosakkan agama ini
Maka ini tujuan kita belajar agama, untuk protect kita daripada dua benda tersebut. Bukankah keselamatan itu pada orang yang berilmu? Bukankah keselamatan itu pada orang yang berilmu? Nah, itulah para Nabi Ibrahim kata, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina zalamu. Ya Allah Tuhanku, ya Allah, ayat lain pula Nabi Musa kata, ya Allah Tuhanku, janganlah kau mengazab kami bima fa'ala sufaha'u minna. Ya Allah, janganlah kamu mengazab kami kerana perbuatan orang bodoh di kalangan kami. Maksudnya apa? Sebab orang bodoh punya perbuatan, orang jahil punya perbuatan, kita pun terkena terpalit sama. Allahul Musta'an. Jadi ini 4 tujuan kita belajar. Syekh kat sini, dia hanya menyebut satu, iaitu apa dia? Dalam mukadimah ni, nanti dia akan sebut lagi banyak lepas ni. Cuma dalam mukadimah dia kata, kerana dia kata Islam ini adalah solusinya. Kenapa Ustaz sebut yang ni dulu? Sebab, barakallahu fikum, kerana inilah yang menarik minat yang paling utama sekali manusia untuk belajar Islam. Sebab biasanya, minta maaf disebut, orang ni dia kembali kepada agama bila dia ada masalah. Masa di tengah gembira tu dia happy, dia happy, dia buat macam-macam, dia lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia dah ada kematian, ada kesakitan, ada musibah, lalu mereka kembali kepada Allah. Memang itu sifatnya manusia. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Itu sifat manusia, memang jazur, dia cepat sedih. Barakallahu fikum. Jadi kita sambung sini. Jadi kata Syekh, kerana Islamlah yang dapat menyelesaikan semua problem yang dihadapi oleh seluruh manusia. Baik masalah individu, rumah tangga ataupun masyarakat. Kalau orang kata, ya ke Ustaz, hanya Islam sahaja solusi? Kita kata, barakallahu fikum. Waffaqakumullah. Semoga Allah Ta'ala bagi kamu taufik. Kamu lihat kepada alam ini, lihat. Apabila mereka tidak mengambil jalan Islam, apakah mereka telah membaiki dunia ini atau telah merosakkannya? Mari kita lihat negara yang termaju sekali lah. Sekarang termaju China. Okey, sebelum tu Amerika Syarikat. Negara-negara barat. Kita tanya, apakah mereka telah membaiki sifat kemanusiaan? Jawapannya tidak. Rumah tangganya rosak. Baru semalam ada sahabat kita daripada Mesir. Dia tunjukkan satu Syekh Syarif nama dia. Macam ada di Amerika Syarikat, dia ada satu rancangan televisyen. Iaitu apa dia? Dia kata apa dengan televisyen tu? I'm not your dad. Rancangan tu apa? I'm not your dad. Lebih kurang macam tu lah. Aku bukan bapak kamu. Lalu rancangan tu ialah apa dia cerita pasal bila ada anak ataupun ibu ataupun suami ataupun isteri yang meragui anak mereka ini datang daripada, ya, ada seorang lelaki dia meragui anak dia ni daripada dia punya keturunan ke. Lalu program ni dibuatlah. Lalu dia cek DNA. Dia cek DNA, rupanya anak yang duduk selama ni yang disangka anak dia rupanya bukan. Rupanya isteri dia duduk tidur dengan orang lelaki lain. Dan rancangan tu telah berlangsung selama, tak silap saya, kalau saya tak salah baca semalam, lebih kurang 12 season, 12 seasons. 12 musim, maksudnya 12 tahun dah. Dengan purata beberapa ratus pasangan dalam setahun. Bayangkan berapa ribu orang yang menzahirkan diri bahawa mereka tu rupanya selama ni berzina dengan sana sini. Lihat sistem kekeluargaan. Lihat sistem kekeluargaan yang telah runtuh. Lihat kepada masalah jantina. Mereka telah confuse kepada jantina mereka sendiri. Lihat kepada kerosakan ekonomi. Lihat kepada kerosakan jiwa masyarakat. Rasisnya lagi. Belum kira masalah rasis lagi. Masalah jiwa dan juga masalah mental. Masalah masyarakat yang sangat buruk. Apakah mereka telah memperbaiki alam? Tidak. Bahkan mereka merosakkan alam ini. Dengan peperangan. Dengan pembunuhan yang terancang. Dengan ketamakan kuasa. Dengan kemurtadan. Dengan kemusyrikan. Sebab itulah Abul Hasan Ali An-Nadawi
Dia menyebut dalam kitab dia, "Mada khasiral alam binhitatil muslimin." Apa yang alam ini kerugian apabila orang Islam tu jatuh. Maka disebutlah itu masalah jiwa, masalah ekonomi, masalah. Saya nasihatkan tuan-tuan beli buku ni, baca. Lepas tu kata Syekh Salim bin Eid Al-Hilali, hafizahullah ta'ala wa atalallahu baqa'ah. Dalam kitab dia berkenaan dengan madza ya'ni intima'i li manhajis salaf. Kenapa kita kena ikut manhaj salaf, Islam yang benar? Kerana kita telah lihat pelbagai kelompok mereka cuba nak bawa masyarakat ini kepada jalan dia, bukan jalan Islam yang sahih. Pengakhirannya adalah kerosakan dan bukannya memperbaiki. Sebab itulah barakallahu fikum. Kita belum lagi bawakan ayat Quran, bawakan hadis-hadis Nabi SAW berkenaan dengan Islam saja solusi. Lihat kepada realiti yang berlaku, kita nampak dah bahawa selain daripada Islam, tidak membaiki apa-apa pun pada umat ini. Termasuk saya sebut, tengok di negara India. Dengan sistem kastanya, pembunuhan terancangnya. Orang daripada kasta yang rendah sekali, dirogol oleh kasta tinggi. Tidak ada apa-apa tindakan. Satu masalah rogol di India adalah satu masalah yang sangat berat. Sangat besar. Tapi masih lagi dalam keadaan sifat macam tu, mereka kata, oh Islam yang buruk. Islam ni suka rogol orang. Islam ni suka sekian-sekian. Allahul Musta'an. Jadi barakallahu fikum. Jadi dengan ilmu ni lah, kita akan dapat bahawa Islam adalah satu-satunya solusinya. Dan kita akan yakin bahawa dengan Islamlah berbagai masalah dalam seluruh aspek kehidupan dapat diselesaikan. Baik perkara akidah, ibadah, akhlak, problem rumah tangga dan masyarakat, masalah politik, sosial, ekonomi dan yang lainnya, baik di dunia maupun di akhirat, baik peribadi maupun masyarakat, baik untuk jasad maupun batin. Semuanya telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang difahami oleh generasi salafus salih, iaitu generasi yang terbaik yang telah mendapat jaminan keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu Allah Taala kata, tak sama orang yang dapat petunjuk dengan orang yang tak dapat petunjuk. Kan? Aw man kana maitan, orang yang mati itu, fa ahyainahu, kami hidupkannya dengan Islam, wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas, kami bagi dia cahaya yang dia berjalan di keramaian manusia. Ini ramai manusia ni, ada 6 bilion manusia. Macam mana nak hidup dengan 6 bilion manusia ini dengan Islam? Jadi orang yang mati hatinya tak ada Islam tadi, adakah sama dengan orang yang kami bagi dia kami dia ja'alna lahu nuran, cahaya lampu, yamshi bihi fin nas, kama mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha, sama dengan orang yang dalam kegelapan tak ada jalan keluar? Kata Allah Taala, tak sama. Qul hal yastawi al-a'ma wal basir wa hal tastawi adh-dhulumati wan nur? Adakah sama yang buta dengan yang nampak, dan sama ke gelap dengan terang? Tak sama. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun? Sama ke orang yang mengetahui dengan orang yang tak mengetahui? Tidak sama. Qul la yastawi al-khabithu wat tayyibu walau a'jabaka kathratul khabith. Takkan sama yang khabith, yang buruk dengan tayyib itu, walau a'jabaka kathratul khabith. Walaupun benda yang khabith dan buruk tu menakjubkan kamu macam sekarang ni. Menakjubkan kamu, nampak masya-Allah, dengan barat, dengan teknologi ni, tapi khabith. Khabith maksudnya buruk, kotor, busuk, tak ikut Islam. Tak sama. Dan semua ini dan ada dalam Al-Quran dan Sunnah, baik Al-Quran dan Sunnah mengikut kefahaman salafun salih. Nah. Kemudian kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, di antara prinsip-prinsip dasar yang diketahui tersebut, prinsip ini, jadi inilah dia 3 atau 14 prinsip yang kita kena tahu. Masya Allah. Okay. Jadi kita akan belajar ni 14 tajuk ni je. Okay. Buku ni dia tidak seperti buku yang biasa, buku akidah disusun, beriman kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul, tak. Buku ni dia bagi satu gambaran luas dulu pada Islam. Antara buku ni buku yang terbaik untuk jadikan silibus bagi orang nak kenal gambaran luar. Kita ni bila kita nak kenal satu benda, kita jangan ambil satu bab, kita masuk dengan detail-detail sangat satu bab tu dulu. Tidak.
kita kena tengok haikal, kita tengok luar dulu. Dapat dulu gambaran luas dia, kena baru kita masuk ke dalamnya dengan spesifik. Okey, yang pertama kita akan tengok mensyukuri nikmat Allah. Ini Syekh ni sebagai mukadimah lagi. Yang kedua pengertian Islam. Baru dia dimasukkan pengertian Islam, karakteristik Islam, asas Islam adalah tauhid, keutamaan tauhid, iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengertian ibadah dalam Islam, keutamaan Islam dan keindahannya. Islam adalah agama yang mudah, Islam adalah agama yang sempurna. Dasar Islam adalah Al-Quran dan Sunnah yang sahih menurut kefahaman salafus salih. Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Al-wala' dan bara', cinta dan benci kerana Islam, kerana Allah. Dan akhir sekali kemuliaan akhlak ahli sunnati wal jamaah. Barakallahu fikum. Mari kita masuk bab yang pertama. Kata Al-Ustaz Hafizahullah Ta'ala, mensyukuri nikmat Islam yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan kepada kita. Jadi orang Islam, yang pertama sekali dia kena sedar masalah yang pertama dulu, iaitu tidak ada nikmat yang paling besar bagi dirinya daripada nikmat Islam. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Faman, maka siapa yang yuridillah. Jadi man ini syartiyah, jumlah syartiyah. Lepas tu dia jazamkan. Faman yuridillah. Barang siapa yang Allah nakkan. Barang siapa yang dikehendaki Allah. Maksudnya barang siapa yang Allah nakkan. An yahdiyahu, untuk beri hidayah kepadanya. Masuk ayat ni macam ni. Barang siapa yang Allah Ta'ala nak beri petunjuk kepadanya. Itu maksudnya, lebih tepat. Barang siapa yang Allah Ta'ala, dalam bahasa kita lah, mungkin di bahasa Indonesia tepat bahasa dia. Jadi kalau dalam bahasa kita, barang siapa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nakkan beri hidayah kepada dia, beri petunjuk. Yashrah sadrahu lil Islam. Allah Ta'ala akan buka dadanya untuk menerima Islam. Ini dalil bahawa, pertama, Allah Ta'ala Al-Hadi. Allah Ta'ala satu-satunya pemberi hidayah. Yang kedua, pemberi hidayah dimaksudkan ini ialah pemberi hidayah yang memasukkan hidayah ke dalam hati manusia, yang dipanggil hidayatul taufiq. Adapun hidayah penjelasan, itu selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun boleh lakukannya. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi memberi penjelasan. Tapi dimaksudkan hidayah ni ialah hidayah yang dipanggil basyashatul qalb bil iman, iaitu hati itu rasa lapang dengan keimanan. Yang ni hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Yang ketiga, Allah Ta'ala dia berkehendak, ikut kehendak dia. Dia nak bagi kepada siapa hidayah tersebut. Jadi kat sini kita kata, kalau Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala tak nak bagi hidayah kat dia. Kalau Allah nak, Allah Ta'ala bagi hidayah. Kalau Allah Ta'ala enggan untuk bagi, Allah Ta'ala tak bagi hidayah dekat dia. Dan kehendak dan juga kehendak Allah untuk bagi hidayah atau tak nak bagi hidayah, itu berdasarkan hikmah dan kebijaksanaannya serta keadilannya. Maka ada orang yang dia itu enggan untuk terima hidayah. Di lubuk hatinya tak suka dia nak dapat hidayah. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala hukum dia dengan dia tak dapat hidayah. Atau orang yang dapat hidayah tapi dia enggan mengikuti hidayah tersebut, Allah Ta'ala hukum dia dengan keadilannya, dengan Allah Ta'ala tak bagi dia hidayah. Fas'alullah al-hidayah. Oleh itu mintalah daripada Allah Ta'ala hidayah. Dan dapatkanlah hidayah itu dengan perintah Allah. Bukan hanya minta. Jadi kita minta itu dengan doa,
Dan kita minta hidayah itu dengan perbuatan yang Allah Ta'ala kata boleh menyebabkan kamu dapat hidayah. Faham tak? Banyak orang dia kata dia dapat hidayah. Dia kata dia minta kepada Allah Ta'ala hidayah. Tetapi dia tidak melaksanakan tuntutan-tuntutan perkara yang melayakkan dia dapat hidayah. Dia nak dapat hidayah, tapi tak nak belajar. Dia nak dapat hidayah, tapi dia tak nak mengkaji. Dia nak dapat hidayah, tapi dia tak nak membaca. Dia tak nak dapat hidayah, tapi dia tak nak bertemu, bertanya. Dia nak dapat hidayah, tapi dia tak nak memerhatikan pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, kalau orang tanya, ada je orang dapat hidayah tapi dia tak datang kelas. Kita kata, sebutkan mana orang dapat hidayah yang tanpa perkara yang kita sebutkan tadi. Lihat kepada siapa yang masuk Islam. Mesti mula-mula dia akan tersentak dalam diri dia dulu. Satu persoalan. Lalu dia kaji soalan tersebut. Dia kaji, dia cari, dia memohon kepada Tuhan untuk dapat petunjuk. Akhirnya Allah Ta'ala bagi tak? Akhirnya Allah Ta'ala bagi. Tuan-tuan, tengok dalam YouTube tu banyak video-video orang masuk Islam. Kalau kita tengok semua video, saya perhatikan, bukanlah semua, saya perhati kebanyakannya. Kebanyakannya, orang yang dapat hidayah ni daripada dia bukan Islam kepada Islam, dia asas yang pertama dia bertanya, yang kedua dia mencari, yang ketiga dia berfikir. Tiga ni baru dapat. Ada satu kisah seorang wanita daripada Amerika Syarikat. Dia terbaca, dia terdengar ayat Quran, kata siapa yang tak ikut perintah Allah masuk dalam neraka. Lalu dia kata, dia fikir, boleh tak aku termasuk daripada orang yang masuk neraka tu? Ada tak kemungkinan aku akan termasuk dalam awal dalam neraka tu? Nampak, dia fikir. Lalu dia cari jawapan. Dan dia dengar penjelasan. Akhirnya dia melakukan asbabul hidayah. Sebab dia nak dapat hidayah. Asbabul hidayah tadi, maka barakallahu fiqh, Allah Ta'ala bagi dia hidayah pada dia. Nampak? Dia berfikir, dia bertanya, dia fikir dan dia cari. Dia cari atau dia fikir. Dan cari tu ialah maksudnya cari. Dia baca, dia pergi jumpa orang, dia dengar kuliah, dia pergi cari imam, dia pergi cari. Dan ini kisah kebanyakan. Dia tak ada orang yang di tengah kafe-kafe, dia duduk tengah minum arak, tiba-tiba aku nak ikut Islam lah. Tak ada punya. Jarang macam tu, tak ada. Hampir tak ada. Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia ada sunnatullah fil kaun. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menjadikan pada alam ni ada sunnah dia, ada perjalanan dia, ada proses dia. Jadi kata kat sini, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Allah Ta'ala lapangkan dadanya untuk Islam. Wa man yurid an yudillahu, dan siapa pula yang Allah Ta'ala nak jadikan dia sesat. Ni kita jelaskan pada awal-awal kuliah dulu. Apa maksud Allah Ta'ala jadikan dia sesat? Bukannya Allah Ta'ala tarik dia jadi wahai hamba-Ku nah jadilah kau sesat. Bukan. Maksud Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan dia sesat adalah dengan Allah Ta'ala biarkan dia dengan kesesatan dia. Allah Ta'ala tak bagi dia petunjuk pada dia. Sebagai hukuman ke atas dia enggan untuk menerima hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah bila kata para ulama, Allah Ta'ala kata, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kena kepada kamu adalah kerana musibah yang terkena kepada kamu adalah kerana perbuatan tangan kamu sendiri. Lalu kata ulama salaf, apakah musibah yang paling besar? Daripada kamu dipalingkan daripada Al-Quran dan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya apa? Tidak tertimpa kamu satu musibah kerana perbuatan tangan kamu. Apakah musibah terbesar? Banjir? Bukan. Gempa bumi? Bukan. Covid? Bukan. Musibah yang paling besar adalah kamu dipalingkan daripada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat itu kata apa? Dan tidaklah tertimpa kepada kamu satu musibah melainkan kerana perbuatan tangan kamu, hasil tangan kamu. Jadi kamu tak dapat hidayah kerana hasil tangan kamu. Kamu tak dapat petunjuk daripada Allah Ta'ala sebab hasil tangan kamu. Jangan salahkan orang lain.
Allah Ta'ala kata, istajibu lillahi walirrasul. Idza da'akum lima yuhyikum. Satu hari Salman Al-Farisi dia salat. Dia salat, kemudian Nabi panggil dia. Afwan, bukan Salman. Ubay bin Ka'ab. Ubay dia salat sunat. Nabi panggil dia masa dia tengah salat sunat. Maka Nabi panggil dia masa tengah salat sunat, dia pun teruskan sembahyang. Habis salat dia pun jumpa Nabi, ya Rasulullah, kamu panggil aku ya Rasulullah. Nabi kata pada dia, wahai Ubay, apa yang menghalang kamu daripada kamu sahut panggilan aku tadi? Apa yang membuat kamu terhalang? Apa yang membuat kamu tak datang ketika aku sahut kamu tadi? Dia kata, ya Rasulullah, aku tengah salat. Tapi dia salat sunat. Lalu Nabi kata, kau tak pernah dengar ke wahai Ubay, firman Allah Subhanahu wa taala, kan, wahai orang yang beriman, kamu sahutlah seruan Allah, kamu sahutlah seruan Nabi apabila dia memanggil kamu untuk menerima sesuatu yang menghidupkan jiwa kamu. Ketika dia panggil kamu untuk menghidupkan jiwa kamu. Maksudnya, apa yang Allah dan Rasul bawa ini ialah untuk hidupkan jiwa kita. Idza da'akum lima yuhyikum. Yang boleh hidupkan kamu. Manusia ini mati. An-nasu matu. Manusia itu mati. Namu idza mantum tabahta hatta idza mintan tabahta. Kata dalam ta'iyah. Wa kam dha anta makhdu'un wa hatta la tar'awi anha wa hatta. Betapa kamu tertipu dengan kehidupan dunia kamu. Jadi kamu sangka kamu dalam keadaan yang baik. Hatta idza mintan tabahta. Bila kamu mati barulah kamu sedar. Jadi Allah Ta'ala kata, mai sahut seruan aku, idza da'akum lima yuhyikum. Maksudnya, kalau kamu tak sahut seruan, kamu tak dapat perkara yang menghidupkan jiwa kamu. Itu maksud Allah Ta'ala tak bagi hidayah. Itu maksud Allah Ta'ala menyesatkan kamu. Faham tak? Menyesatkan bukannya, kenapa dia jadi sesat ni? Makcik kata, lah dia ni sekarang ikut ajaran sesat ni. Lah itu kan qada dan qadar Allah. Dia kata, dia salahkan Allah Ta'ala. Itu kan qada qadar dia ustaz. Kenapa ustaz marah dia sangat? Ni ada satu, saya pernah berkuliah di satu tempat. Kan? Dia kata, ustaz, bukankah dia sesat tu kerana qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dia kata macam tu. Allahu Akbar. Dia sesat tu sebab Allah Ta'ala nak sesatkan. Bukankah yang bagi hidayah dan sesatkan tu Allah? Dia kata, makcik salah faham maksud Allah Ta'ala sesatkan. Maksud Allah Ta'ala sesatkan bukannya Allah Ta'ala tarik dia buat benda sesat. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada buat benda tersebut. Kalau ustaz kata, jom kita pergi minum arak. Orang kata, oi, ustaz ni sesat, ustaz ni tak betul. Takkanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia, tiba-tiba dia pula yang ajak tarik hamba dia untuk buat maksiat tadi. Jadi yang menyesatkan tu bukan maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tarik dia supaya dia minum arak. Maksud Allah Ta'ala sesatkan dia, bila ada orang ajak dia minum arak, Allah Ta'ala biarkan dia. Biar dia dengan sendiri. Jadi kenapa Allah Ta'ala biarkan hukuman ke atas dia? Kenapa bila aku dah bagi tahu kat dia Al-Quran, aku dah bagi tahu kat dia hadis, aku dah sampaikan hujah-hujah yang sahih, aku dah sampaikan kalam ulama salaf, aku dah hantarkan dia pendakwah-pendakwah pada dia. Dia enggan untuk terima, maka aku sesatkan dia. Allahul musta'an. Nampak tak? Itu maksudnya, wa man yurid an yudhillahu, siapa yang Allah Ta'ala nak sesatkan dia, yaj'al sadrahu dayyiqan, Allah Ta'ala jadikan dada dia sempit. Sempit ni maksudnya apa? Sempit untuk terima Islam. Bila sebut Islam dia allergic. Dayyiq. Sempit. Haraj. Sesak. Ka'annama,
Sampai seumpama dia ni yas'adu fis sama, macam dia naik ke langit. Yas'adu fis sama. Ayat ini termasuk daripada ayat-ayat mukjizat dari segi saintifik. Sebab kita semua tahu makin kita naik kawasan yang lebih tinggi, kadar oksigen tu makin berkurang. Makin naik, makin kurang. Makin naik, makin kurang. Makin naik, makin kurang. Makin naik, makin naik. Atas lagi kurang. Lepas tu orang naik. Everest tu kan dia bawa topi dia. Dia bawa dia punya tong gas dia. Orang naik kapal terbang kan dia ada tong gas dia. Sebab makin naik, makin naik, makin naik, makin naik, makin naik. Dia makin kurang oksigen. Betul? Ayat ni sahih. Itu makin naik, dada kita makin sempit, makin sempit, makin sempit. Katakan Nabi SAW bukannya ahli angkasawan ataupun seumpama dengannya. Ka'annama yas'adu fis sama' kadzalika yaj'alullaha rijsa. Itulah Allah Ta'ala menimpakan siksa kepada orang yang tidak beriman. Apa maksud dia ni? Dalam ayat ni Allah Ta'ala cerita pasal azab neraka ke tak? Azab neraka? Tidak. Tapi Allah Ta'ala kata beginilah kami timpakan balasan siksa dia ke atas orang beriman. Maksudnya apa? Sebelum mendapat balasan yang lebih besar, siksa yang lebih besar di alam kubur dan di alam akhirat, dia telah mendapat siksa di dunia. Apa siksa tersebut? Tidak mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Benarlah kata Syekh Abdul Rahman Nasir Sa'di dalam tafsirnya mengatakan bahawa apakah azab yang lebih besar daripada azabnya Allah, daripada azab iaitu apa dia? Allah Taala mematikan hatinya dalam keadaan dia tak sedar hati dia dah mati. Allahul Akbar. Waktu pernah ditanya kepada seorang guru, dia kata, "Wahai guru, wahai Tuhan guru." Dia kata, kaum-kaum terdahulu mereka telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka dapat azab. Tapi kami ini bila melakukan maksiat tak ada apa-apa azab pun. Maka kata Syekh, bahkan kamu telah diazab oleh Allah, telah mendapat balasan Allah tapi kamu tidak menyedarinya. Apa dia kata Syekh? Apakah dia azab yang lebih besar daripada hati ini mati dan tidak sedar lagi bahawa dia dah mati jiwa dia, sedangkan dia dalam keadaan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala pelbagai nikmat dunia. Dia bagi istidraj, ini bagi istidraj. Idza ra'aita 'abdan yu'tihi yu'ti lahu min ad-dunya ma yuhibbuhu wa huwa 'asin lahu fa'alam annahu istidraj. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Atau lebih kurang lafaz dia sebegitu. Dia mungkin silap pada beberapa perkataan. Maksudnya ialah hadis ialah bila kamu lihat seorang hamba Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya dunia yang dia suka, perkara yang dia suka, dalam keadaan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah sesungguhnya dia telah derhaka kepada Allah. Maksudnya ketahuilah sesungguhnya dia telah mendapat istidraj. Jadi jangan tertipu tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Okey. Jangan tertipu macam mana? Iaitu kamu tertipu dengan keadaan senang kamu di dunia ini, kamu tertipu, kamu sangka Tuhan telah redha kepada kamu. Yang kamu tertipu dengan kamu sangka Allah Subhanahu Wa Taala telah membentangkan bagi kamu perkara dunia. Lalu kamu sangka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kamu dunia ini sebab Allah Taala sayang kepada kamu. Tidak. Wala yaghurrannakum billah wala yaghurrannakum billahil ghurur. Janganlah kamu tertipu dengan perancangan Allah Subhanahu wa taala ke atas orang yang bermaksiat kepadanya. Barakallahu fik. Qul man kana fi dhalalati falyamdud lahu minar rahmani madda. Kamu lihatlah betapa ramai orang yang di dalam kesesatan, Allah Taala telah memanjangkan kesesatannya. Nah, Allah Taala panjangkan dia. Jangan tertipu tuan-tuan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Kita sambung lagi muka seterusnya. Ini silap. Allah juga berfirman dalam firman-Nya,
أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين أفمن شرح الله. Apakah orang yang dibukakan hatinya? Nampak sekali lagi Allah Ta'ala pakai perkataan syaraha, lapang, buka, lapangkan dadanya. Itu beza orang yang beriman dengan orang yang tak dapat hidayah. Orang yang beriman lapang dadanya. Maksud lapang ni apa dia? Dia rasa seronok. Dengan kuliah seronok, dengan Quran seronok, dengan ilmu tu seronok. Seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah, bagaimana perasaan kamu bila kamu dengar ilmu? Aku dengar ilmu tu aku rasa sedap betul. Segala sendi-sendi aku rasa seronok betul. Rasa sedap. Dia kata macam mana kamu cari ilmu? Aku cari ilmu macam mana kamu cari duit. Macam mana pula kamu berusaha untuk mendapatkannya? Aku berusaha untuk mendapatkannya sebagaimana seorang ibu yang kehilangan anak mendapatkan ilmu tersebut. Macam mana hilang anak, cari anak dia macam mana? Siang, malam, pagi, petang, akal, fikiran dia hanya berfikir pasal anak dia. Betul tak? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, begitulah orang beriman, dia nak cari ilmu. Afaman syarahallah, orang yang telah dilapangkan dadanya sadrahu lil Islam, fahuwa ala nurim min rabbih, maka dia dapat petunjuk cahaya dari Rabbnya. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, maka celakalah orang yang hatinya keras daripada mengingati Allah. Maka celakalah orang yang hatinya membatu, menjadi keras, qasiyah. Waja'alna qulubahum qasiyah, daripada mengingati Allah. Kita tengok sebagai orang, manusia hati dia keras. Dia tak nak ingat Allah Ta'ala. Bahkan kalau kita kata ingatlah Allah, dia rasa marah pula. Kenapa nak kaitkan Allah dengan isu ni? Bila kita berlakunya COVID ni, kata, ya Allah, semoga Allah Ta'ala lapangkanlah. May God, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala lapangkan. Why you include God in this problem? Bukankah masalah kita sekarang ni meningkat 20,000 ni adalah kerana masalah pentadbiran kerajaan yang kurang cekap? Dia kata macam tu. Tak negara-negara lain. Semua dah turun kes. Negara kita ni 20,000 kes. Tak tengok Japan. Japan juga 19,000 kes semalam. Tak tengok ke ni. Ini menunjukkan pentadbiran kita yang silap. Tak payah cerita-cerita pasal Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni. Jangan kait-kaitkan dengan Allah Ta'ala. Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Wa idza dzukira Allah wahdahu ishma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Kata Allah dalam Quran lagi. Bila disebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja, ishma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Jadi lihat orang yang tak beriman pada akhirat ni, hati dia macam, kenapalah disebut Allah, Allah, Allah aja. Wa idza dzukira alladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Bila sebut orang lain, okey, happy. Boleh sebut nama selain siapa pun. Tapi jangan sebut Allah Ta'ala sahaja. Ishma'azzat, dia rasa marah. Ulaika fi dhalalim mubin. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Barakallahu fikum. Terusnya lagi. Orang yang tidak mendapat hidayah akan sentiasa berada dalam kegelapan dan kerugian. Bagaimana jika seandainya seorang tidak diberi hidayah oleh Allah? Maka pasti ia menderita dalam kekafirannya. Hidupnya sengsara dan tidak tenteram. Serta di akhirat akan disiksa dengan siksaan yang abadi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menunjuki hambanya dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala kata, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kamu nur, cahaya, wa kitabun mubin, dan kitab yang jelas, iaitu cahaya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kitabun mubin, dan kitab yang jelas. Itu Allah menunjukkan manusia jalan yang gelap menuju cahaya yang terang benderang melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, kewajipan kita adalah mengikuti, meneladani dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, kalau kamu nak ikut cahaya tadi, ikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi lah satu-satunya manusia yang telah
mempraktikkan cahaya petunjuk tadi dengan sebenar-benar pelaksanaan. Dia orang kata, kenapa nak ikut Nabi? Kerana Nabi lah orang yang telah memahami kitab yang Allah Ta'ala turun dan telah mempraktikkannya dengan cara yang Allah Ta'ala redha. Orang lain, dia belum confirm lagi. Dia telah praktikkan Quran itu dengan cara yang betul. Orang lain belum confirm lagi yang dia itu telah faham Quran dia dengan cara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Benarlah kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dia kata, nu'minu billah wa ma ja'a anillah ala muradillah wa nu'minu bi rasulillah wa ala ma ja'a anir rasulillah wa ala muradi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Atau kama qala. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Kita beriman kepada Allah dan apa yang datang daripada Allah, bagaimana yang kehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana dikehendaki oleh Allah. Jadi kalau kita ni baca Quran, tapi kita faham bukan seperti mana yang Allah Taala kehendaki, tak tercapai maksud juga. Sebab tu bukan mudah-mudah kita ambil Quran, bila kita baca, saya rasa cara nak amalkan ayat ni begini, sebab terjemahan tu sebegini. Salah. Ini termasuk daripada at-taqawul ala Allah, bercakap bagi nama Allah Ta'ala, beramal dalam keadaan tidak ada ilmu. Man qala fi Quran wa huwa la ya'lamu, dalam keadaan dia tidak mengetahui, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siap tempat duduknya dalam neraka. Nah tuan-tuan, boleh tak kita ambil Quran, kemudian tuan tafsirkan Quran, tak nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tak boleh. Lepas tu Nabi kata, man qala fil Quran ma la ya'lam. Siapa cakap tentang Al-Quran, apa yang dia tidak ketahui, dia main bantai dia tafsirkan ayat itu, wa huwa la ya'lam, sedangkan dia tidak tahu. Falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siap tempat duduk dalam neraka. Bahkan kata Nabi SAW lagi, siapa yang bercakap tentang Al-Quran dan dia betul, tapi dalam keadaan dia tak ada ilmu tentangnya, maka dia tetap juga berdosa. Jadi contohnya apa dia, tuan-tuan, iaitu dia ambil Quran. Kemudian dia kata, apa tafsiran ni? Orang tanya dia. Dia pun tafsir ikut suka dia, tanpa ada ilmu. Kemudian, bila orang lain buka kitab tafsir, dia kata, lah, samalah apa yang Ustaz cakap ni dalam kitab tafsir. Sedangkan tadi tu, yang dikeluarkan pendapat tadi tu, bukan berdasarkan ilmu yang sahih, tekaan-tekaan dia. Tapi kebetulan betul apa yang dia cakap tu sama dengan apa yang disebut dalam kitab tafsir, apa yang ditafsirkan oleh ulama. Kata Nabi SAW, dia tetap juga berdosa. Benda betul tu tak apa, orang ambil tak ada masalah, tapi dia tetap juga berdosa. Lepas Imam Syafi'i kata apa? Nu'minu billah, kita beriman dengan Allah Ta'ala. Wa ma ja'a anillah, dan apa datang daripada Allah, ala muradillah, berdasarkan apa yang Allah Ta'ala kehendaki, bukan apa yang kita kehendaki. Sekarang timbul soalan kepada kita, macam mana nak faham perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan bagaimana yang dia kehendaki? Nah, datanglah kedua kata Imam Syafi'i rahimahullah, wa nu'minu bi Rasulillah. Dan kita beriman dengan Rasulullah. Ala ma ja'an Rasulillah, dan dengan wa bima ja'an Rasulillah, dan dengan apa yang datang dari Rasulullah, wa ala muradi Rasulillah, dan di atas apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aisyah kata kana khuluquhul Quran. Kerana Nabi itu akhlaknya Quran. Maksudnya apa? Amalan Nabi itu, perangai Nabi itu ialah praktik terhadap apa yang dalam Al-Quran. Jadi kalau kamu nak tahu macam nak praktik Quran, ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan detailkan lagi dalam bab nanti, beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jika kita menginginkan kehidupan hidup di bawah cahaya Islam, kita kena ikut Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk itu, kewajipan kita alam ikuti meneladani mentaati Rasulullah SAW dalam segala perilaku kehidupan kita. Jika kita menginginkan hidup di bawah cahaya Islam, jika kita ingin hidup di cahaya Islam, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa Dia telah memberikan kurnia yang besar dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara kurnia terbesar yang Allah Taala bagi kepada kita ialah
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Ta'ala kata, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Ya, tu, perhatikan ayat ni. Perhatikan ayat ni. Tadabbur betul-betul. Faham, jangan laju-laju. Tak perlu kita nak macam laju-laju tuan-tuan. Kita bukan nak kejar syllabus pun. Kita bukan macam belajar mesti nak kejar syllabus, kita habiskan semester ni dalam masa 4 bulan, 16 minggu. Masa tergesa-gesa. Itu kan. Kita ni kelas umum. Tadabbur. Bilbut. Kata para ulama nak antara cara tadabbur kena baca Quran tu slow-slow. Dengan tahqiq. Bukan macam laqad manallahu 'alal mu'minin. Tak boleh. Kena diulang-ulang pula kat tempat yang perlu diulang. Baca ulang-ulang. Allah Ta'ala kata, laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Baca tak sedap tak apa, yang penting kita baca betul. Allah Ta'ala kata, laqad manallah. La lam qasam, qad harfu tahqiq, adatul qasam, tahqiq, adawatu taukid, bukan qasam, adawatu taukid. La pasti, qad sesungguhnya, manallah, Allah Ta'ala telah memberikan. Manna maksudnya pemberian. Maksudnya nama Allah Mannan, yang maha memberi. Kan Abdul Mannan, Iman Mannan. Okay. Mannan maksudnya Allah Ta'ala yang maha memberi. Manallah. Manna ni lebih pada beri, mengurniakan, lebih tepat. Kalau beri apa? Seperti mana hadis Nabi sallallahu, fa innallaha huwal mu'ti wa innama ana al-qasim. Aku hanya membahagi-bahagikan, yang berikan itu hanyalah Allah. Bila bab harta kan, dah harta rampasan perang, Nabi kata Allah yang bagi, aku hanya tukang bahagi-bahagikan je. Itu nama kat situ Allah Ta'ala, hadis tersebut Allah Ta'ala mu'ti, mim ain ta ya, mu'ti pemberi. Yani manna, mengurniakan. Allah mengurniakan kepada orang mukmin. Apa dia? Pemberian kurnia yang besar. Apa dia? Idh, ketika dia ba'atha fihim, mengutuskan. Ba'atha, mengutuskan. Fihim, di kalangan mereka. Rasulan, seorang rasul. Min anfusihim, dari kalangan mereka sendiri. Kata sebagai ulama tafsir, di kalangan mereka sendiri, iaitu di kalangan orang Arab. Masukkan juga ialah tafsiran lain ialah di kalangan manusia. Iaitu Allah Ta'ala tak utuskan Nabi itu di kalangan para malaikat, agar manusia itu susah untuk mengikutinya, nanti manusia susah untuk mengikutinya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala utuskan Nabi itu di kalangan manusia, yang makan dan minum, yang tidur, yang sakit, yang lemah, yang apa lagi, yang marah, yang suka, yang ada perasaan cinta, yang ada perasaan benci, yang ada perasaan sayang, yang ada perasaan marah, yang ada perasaan, yang ada nafsu, yang nakkan makanan dan nakkan minuman, yang sukakan isteri, yang sukakan ni, yang perlukan hubungan badan. Adakah itu bukan nikmat yang besar? Kalaulah dihantar malaikat, malaikat tak makan, tak minum, tak ada nafsu, tak ada hubungan seksual, ila akhiri. Jadi manusia susah nak ikut dia. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah hantar Nabi di kalangan orang Arab sebagai nak tunjukkan kita jalan yang macam mana nak hidup sebagai seorang manusia yang benar. Manusia yang murni, budi pekerti, yang murni. Anfusihim. Apakah tugas Nabi ni? Apa Nabi ni buat?
sebagai pemberiannya. Macam mana dia jadi satu kurnia, satu pemberian? Bila yatlu alaihim ayatih. Bila dia bacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Nombor satu, tugas Nabi, bacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Satu juga tuan-tuan, kita bacakan pada anak-anak kita ayat-ayat Quran. Belajar anak kita Quran tu. Baca Quran, hafal Quran. Wa yatlu pula, dan kita ingat yatlu dalam bahasa Arab bukan sekadar baca. Betul Allah Ta'ala kata wa yatlunahu haqqa tilawatihi. Wa yatlunahu haqqa tilawatihi. Mereka telah mentilawahkannya dengan sebenar-benar tilawah. Kata Mujahid bin Jabr dalam kitab tafsir, yatlu ayyu yattabi'unahu haqqa tiba'ihi. Iaitu dia telah mengikutinya dengan sebenar-benar ikutan. Jadi yatlu, tengok sini, bukan hanya baca. Maksudnya Nabi ini dia datang kat depan orang, dia bacakan ayat Allah Ta'ala dan telah ikut ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala haqqa tilawatihi, kata Allah dalam surah Al-Baqarah tu. Lepas tu perkataan tala yatlu, yakni at-tabi'a yatba'u, diikut. Ini perkataan yatlu. Sebab itulah kita kata dalam Quran banyak sebut yatlu, dia tak sebut yaqra'u. Nampak tak? Kalau yaqra'u, dia mungkin hanya dalam bab baca dan fikir. Yaqra'u. Tetapi yatlu, ikut. Kan? Yatlunahu. Kan? Tala yatlu. Sebab tu dalam Quran disebut tala. Dalam hadis banyak sebut tala. Itu lebih powerful. Ini disebut dalam satu kitab Ad-Dalil yang dikuat oleh Syekh Naif, satu ulama tafsir, Naif Az-Zahrani, satu ulama tafsir daripada Riyadh, disebut dan tala yatlu lebih aqwa, lebih kuat daripada perkataan qara'a yaqra'u, baca. Bahasa Arab ada dua baca, satu qara'a yaqra'u, baca, satu tala yatlu. Bila berkaitan dengan Quran, banyaknya tala yatlu. Walaupun dalam hadis juga, hadis sebut man qara'a harfan min kitabillah, saya baca satu huruf. Masa Nabi kata kepada Ibnu Mas'ud, iqra. Ibnu Mas'ud kata aqra alayka wa alayka unzil. Adakah aku nak baca pada engkau ya Rasulullah sedangkan Quran turun padamu? Perkataan qara'a, tetapi tala dan yatlu lebih kuat daripada perkataan qara'a yaqra. Jadi yatlunahu, nampak tak? Apa tugas Nabi ni? Yatlu, iaitu dia baca ayat Quran, kena diikut ayat Quran tu tadi. Jadi dua, nampak tak? Baca, ikut. Wa yuzakkihim, dan seterusnya apa? Untuk sucikan jiwa mereka. Tujuan baca Quran, ikut Quran untuk sucikan jiwa. Okey, kalau orang tanya, Ustaz, nak sucikan jiwa daripada apa, Ustaz? Nak sucikan jiwa daripada apa? Apa yang ada dalam jiwa kita ni? Okey, nak sucikan jiwa daripada dua penyakit yang besar. Nak sucikan jiwa daripada dua penyakit yang besar. Satu penyakit syubuhat. Syubuhat maksudnya penyakit keliru terhadap jalan kebenaran. Dia tak tahu jalan yang betul. Dia ikut jalan yang salah. Dia sangka itulah jalan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi itu adalah jalan kepada abwabu jahannam, ila abwabi jahannam, jalan kepada pintu neraka jahannam. Seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, abwabun ad-du'atu ila abwabi jahannam, pendakwah kepada neraka jahannam. Ini penyakit syubhat. Maksudnya penyakit syubhat ni macam mana? Penyakit ajaran sesat. Nak sucikan dia daripada kotoran ni. Kotoran ajaran sesat ni. Maksudnya dia tak tahu jalan betul. Dia sangka bahawa berdoa kepada selain Allah, itulah dia yang Allah Ta'ala nak. Dia melakukan perbuatan menyembelih korban untuk kubur-kubur, jin-jin. Dia sangka itulah jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia melakukan perbuatan yang Allah Ta'ala ingkar. Dia sangka itulah jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seperti yang berlaku pada bulan Muharram ini. Sebagian orang Islam yang menyambut 10 Muharram ni nanti,
dengan keadaan dia memukul-mukul badannya, berteriak, menyatakan kesedihannya kepada ketika kematian Husain cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disangka jalan itu mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan nak buat jahat. Dia nak buat benda yang disangka baik, tapi rupa-rupanya jalan yang disangka baik itu ialah jalan yang sesat. Barakallahu fikum. Yang ni dipanggil penyakit apa dia? Syubuhat. Ini kita panggil penyakit apa? Penyakit syubuhat. Dua lagi nak sucikan yang kedua pula. Kotoran apa pula? Syahwat. Syahwat. Ataupun bahasa Melayu, syahwat. Syahwat ni apa dia? Itulah syahwat kepada harta, syahwat kepada wanita, syahwat kepada anak-anak. Syahwat pada anak-anak ni apa ustaz? Bukannya dia suka budak kecil, bukan. Syahwat pada anak-anak ni syahwat dia untuk nak jadikan anak dia tu hebat. Nak dapat ramai anak. Aku nak anak aku ni pandai semua benda. Syahwat dia syahwat. Sampai dia kata aku nak anak aku dia pandai main piano, pandai apa semua. Orang lain main piano dia pun nak main piano juga. Tak tahu main piano tu muzik alat tu haram. Tapi syahwat dia, dia tengok orang lain, tengok tu pandainya, dia keluar rancangan televisyen budak kecil boleh main piano, ketik macam tu macam Mozart. Kemudian dia terpengaruh pula dengan teori-teori barat. Kononnya bila main piano tu nanti otak dia nanti jadi pandai, nanti akan bersambung urat-urat otak dia. Syahwat, syahwat tadi, tu syahwat. Syahwat dapat anak ramai, syahwat nanti dapat anak yang ni sampai dia sendiri lupakan diri dia, syahwat kepada harta kenderaan. Yang Allah Ta'ala kata, Zuyina linnas hubus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harf. Dhalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul thawab. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dihiaskan bagi manusia itu hubus syahwat, sukakan syahwat minan nisa, wanita, wal banin, wa anak, wal qanatiril muqantarah, emas dan perak, minal dhahabi, daripada emas dan perak, wal fiddati wal khailil musawwamah, dan kenderaan, wal an'am dan anak, wal harth, itu nampak tak? Emas, wanita, emas perak, binatang ternakan, wal harth. Ayat lain kata, kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum. Ayat lain, kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasuli. Ayat lain pula Allah katakanlah anak kamu, isteri kamu, ahli keluarga kamu, geng-geng kamu, puak-puak kamu. Maksudnya apa? Dia ni syahwat apa pula? Syahwat ada pengikut. Wa ashiratukum, syahwat ada pengikut. Macam sekarang ni syahwat nak kuasa, betul tak? Wa ashiratu wa amwalun iktaraftumuha, dan harta kamu yang kamu dapati. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan juga bisnes kamu, syahwat bisnes pula. Wa masakin tardawnaha, syahwat pada rumah pula. Ini syahwat ni. Syahwat perempuan, wanita, harta, rumah, apa kuasa. Itu juga dengan kisah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Al-alulukum ala syaratil khuld wa mulkin la yabla. Syahwat apa pula? Syaratil khuld. Syahwat nak hidup panjang. Syahwat nak hidup panjang tu, nak hidup panjang, nak hidup lama. Nak hidup lama maksudnya apa? Nak hidup 100 tahun. Okay. Okay. Nak ahrasan nasi ala hayatin. Kamu akan dapati orang yang paling nakkan hidup lama ni orang kafir. Maksudnya dia tak ada fikir nak mati. Ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku la yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanah. Bahkan sebagian mereka berharap boleh hidup 1000 tahun. Lagi Nabi Adam AS mulkin la yabla. Bila iblis tu nak hasut Nabi Adam, dia kata, kamu nak tak makan pada satu pokok yang akan bagi kamu umur yang berkekalan abadi dan kerajaan yang tidak akan terjatuh. Jadi apa yang ke-10 ni? Syahwat kepada kerajaan. Tak nak kerajaan jatuh. Tak nak kuasa hilang. Nah, kalau kita tengok tuan-tuan Allah, dalam dunia ni, semua syahwat ni takkan lari daripada yang saya sebut 10 benda ni tadi. Ini juga satu penyakit jiwa yang kena dicuci juga. Inilah tujuan Nabi SAW diutuskan, wa yuzakkihim, untuk sucikan mereka dari penyakit syahwat dan syubhat. Ini tujuan belajar untuk tazkiyatun nafs, sucikan jiwa. Kalau belajar tak ada penyucian jiwa, itu bukan belajar.
Sebab tu kata ulama salaf, kafa min khasyatillahi ilman. Cukuplah dengan takut pada Allah itu satu ilmu. Yang last sekali tujuan Nabi, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah, iaitu as-sunnah, sunnah Nabi SAW. Seterusnya sucian jiwa, belajar Quran dengan sunnah. Dan perkataan wa dalam bahasa Arab bukan semestinya ada turutan. Maksud kita kena cucikan jiwa baru belajar. Nampak tak bahasa Arab ni? Wa, 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 wa. Wa, 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 wa. Maksudnya bukan semestinya ikut turutan. Bukan kena mengaji dulu baru tak. Kita boleh jalankan semua itu serentak keempat-empat sekali. Maksudnya dengan mengaji, dengan belajar Quran dengan kitab sunnah, kita akan dapat penyucian jiwa. Mengajar Quran dan sunnah, kita dapat yatlunahu. Kita akan dapat mengikuti kitab dengan sebaik-baiknya. Dengan baca kitab dengan sebaik-baik, dengan membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya, maka kita dapat mengikutinya. Jadi itu saling berkaitan antara empat-empat ni. Sebab dalam bahasa Arab, dan ini tidak memberi faedah, apa dia, tidak memberi maksud, ada turutan. Ada turutan. Maksudnya, kalau kamu tak sucikan jiwa, tak payah belajar, belum lagi kamu nak belajar Quran dengan sunnah. Itu salah. Itu tidak benar. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Walaupun kamu sebelum ini dalam kesesatan yang nyata. Maksudnya, tuan-tuan rahmatullah, kalau tak buat yang tak ikut Rasulullah untuk buat empat benda ni tadi, yatlu, tilawah, amal, penyucian jiwa dan belajar Al-Quran dan kitab was sunnah, maka kamu dalam keadaan kesesatan yang nyata. Kalau sebelum buat empat ni, kata Allah Ta'ala, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, sungguhnya sebenar-benar dalam keadaan yang kesesatan yang nyata. Barakallahu fikum. Dia ucapan seperti ucapan Ja'far bila ditanya oleh Raja Najasyi. Dia kata, wahai Najasyi, Najasyi kata, Ja'far, ceritakanlah pasal Nabimu ini. Kata, wahai Najasyi, kami dahulu ni sesat. Kami dulu sembah berhala. Sekarang kami sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kami dahulu makan bangkai. Sekarang kami makan binatang yang disembelih. Dahulu kabilah yang besar akan makan kabilah yang kecil. Yang kuat akan membuli orang yang lemah, akan memaksa orang yang lemah. Wanita-wanita tidak dibela. Kami berzina. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala telah mengurniakan kami dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kami macam tu, sekarang kami Allah nak kurniakan. Begitu dengan Huzaifah bin Al-Yaman, kata, ya Rasulullah, dahulu kami dulu dalam jahiliyah, kami tak tahu jalan betul. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala telah kurniakan engkau ya Rasulullah kepada kami, maka kami tahu jalan kebenaran. Apakah lepas kebaikan ini ada keburukan? Maka Nabi kata ada. Nanti ada kesesatan. Tapi kamu kenal mereka dan kamu akan engkar. Lepas tu ada lagi tak kebaikan lepas tu? Ya, kamu kenal mereka dan kamu engkar. Kalau ada tak keburukan lepas tu lagi? Nanti ada berlakunya asap. Apakah itu asap? Iaitu kabut. Yang tu ketika itu manusia dah tak kenal jalan benda yang betul. Maka ketika itu akan keluarnya pengajak kepada pintu neraka Jahannam ila akhirih. Jadi ini maksudnya para sahabat mengiktiraf bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah hadiah terbaik bagi mereka. Sebab itulah barakallahu fikum, ketika perang pulang dari perang Hunain, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membahagikan harta rampasan perang, Nabi kata, wahai orang Ansar, orang Madinah, orang Mekah, bila habis peperangan ini, mereka pulang dengan harta-harta mereka, dengan unta, dengan lembu, dengan kambing, harta rampasan mereka. Dan kamu pulang dengan aku pulang dengan kamu. Maka manakah lebih besar? Maka ketika itu sahabat pun menangis. Ketika mereka itu maksudnya mereka pertikaikan kenapa Nabi bagi orang Mekah lebih, Nabi bagi kurang pada orang Ansar. Sebab mereka duk kata Nabi Muhammad SAW ni dah lupa dah orang Ansar. Bila jumpa orang kampung dah lupa dah kita ni orang Ansar. Bila Nabi dengar ucapan tersebut, Nabi rasa kecil hati, lalu Nabi panggil orang Ansar semua, wahai orang Ansar, mana lebih hebat orang Ansar? Orang Mekah dia balik dengan kambing, kamu balik ke Madinah dengan aku, dengan Nabi Muhammad SAW. Naam. Maksudnya Nabi kata, mana hadiah lebih besar? Dapat kambing ke dapat Nabi Muhammad SAW? Jadi Nabi Muhammad SAW itu lebih besar. Jadi kenapa Al-Fadil Ustaz kita ni nak sebut benda ni? Dia kata, kalau Nabi Muhammad SAW itu hadiah paling besar yang ada kepada kita, tuan-tuan, maka kita kena syukurlah, kena buat apa yang layak
yang sepatutnya kita lakukan kepada Nabi ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maka sekadar ini dahulu. Sekiranya ada soalan, maka kita cuba jawab soalan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ahsanallahu ilaikum. Apa pendapat yang mengatakan soalan itu tidak patut bermudah-mudahan menisbahkan dirinya kepada salafi? Apakah pendapat tersebut benar? Barakallahu fikum. Setiap dakwaan itu perlulah kita sandarkan dengan tindakan. Okay, setiap tindakan. Maka tidak boleh orang yang mendakwa dia itu sesuatu sedangkan dia tidak membuktikannya. Ta'sil ilaha wa taz'umu annaka hubbah. Wa hadha la amri fil qiyas syani'u. Law kana hubbuka sadiqan la'ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Ini pepatah Arab. Iaitu kamu berderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala wa anta taz'uma hubbah, sedangkan kamu mendakwa kamu mencintainya. Wallahi al-amri la hadha fil qiyas syani'u. Sesungguhnya demi Allah ini cara berfikir yang sangat buruk. Lau kana hubbaka sadiqan la'ata'tahu. Kalau kecintaan kamu kepadanya, nescaya kamu akan mengikutinya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Maksudnya orang yang mencintai sesuatu, dia akan patuh kepada orang yang dicintainya. Begitulah juga kita katakan itu pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dakwa kita cinta Allah, kita ikut Allah Taala. Begitu juga penisbahan. Bila kita suka kepada salafi, salaf, itu generasi yang awal, kita pun dakwalah, kita pun letaklah diri kita nisbahkan diri kita kepada salafi. Jadi ana salafi. Tetapi dakwaan ataupun penisbahan kepada ana salafi itu perlu datang dengan satu pembuktian. Macam kita kata saya Muslim. Orang kata saya Muslim tapi tak pernah solat. Kata saya Muslim tapi tak pernah zakat. Tapi saya Muslim tapi tak pernah apa? Tak pernah kita melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang daruriyat, yang menjadi asas rukun Islam. Maka bagaimana dia dakwa dia seorang Muslim? Begitulah kalau dia kata saya salafi tetapi kalau akidahnya bukan akidah salaf. Naam. Akidah dia ambil daripada akidah Jahmiyah. Dia ambil akidah golongan yang menyeleweng. Akidah Syiah contohnya. Akidah Khawarij contohnya. Akidah kelompok-kelompok Hizbut Tahrir, Khawarij, Mu'tazilah dan seumpama dengannya, kelompok yang menyeleweng. Kemudian dia nisbahkan dirinya salafi. Macam ada satu kisah, ada tu ustaz satu orang ni, dia kat Malaysia ni. Akidah dia Jahmiyah. Tolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian letak dekat Facebook dia Abu sekian-sekian as-salafi. La haula wala quwata illa billah. Satu. Yang kedua, fiqahnya, iaitu dia dalam bab dia berdalil, dia ambil dalil daripada salaf. Yang ketiga, dalam bab akhlaknya, itu akhlaknya berakhlak dengan akhlak salaf. Kalau tak hujung dia nama as-salafi, tapi kerja dia mencela orang, maki orang, mengkafirkan orang, itu bukannya salaf. Jadi bila kamu kata diri kamu ana salafiyun, ana muslimun, ana sunniyun, aku ikut sunni. Pertama, laqab tersebut bukanlah laqab yang buruk. Kita boleh pakai sebagaimana para sahabat, sebab dia ialah gelaran yang syar'i. Syar'i maksudnya apa? Macam Muhajirin dengan Ansar. Ada tak dalil daripada Quran dengan Sunnah? Ada dalil Quran Muhajirin dan Ansar. Lepas itulah para a'immah kita pakai gelaran Syafi'iyun, Hanafiyu, Malikiyun, Bustiyun, Bukhari. Maksudnya nisbah-nisbah. Nisbah ni asal hukumnya harus sebagaimana tidak membawa kepada ta'assub. Satu. Yang kedua, benar nisbah dia. Jangan dinisbahkan diri dia sedangkan dia bukan sebegitu. Adapun kekurangan yang ada pada orang yang menisbahkan dirinya pada salafi, itu benda yang biasa. Mana ada manusia yang sempurna. Kalau katakanlah dia ni salafi, tapi ustaz saya tengok dia ni kadang-kadang
Lalai dia ni. Malas baca Quran. Yes, boleh ada salafi yang malas baca Quran. Boleh. Sebab apa? Macam mana pula ustaz ada salafi yang boleh malas baca Quran? Sebab dia dari segi iktikad pegangan dia nak pegang kepada jalan salaf. Dia tahu jalan salaf itu jalan yang betul. Dia tahu akhlak salaf tu akhlak yang betul. Tapi kadang-kadang kekurangan diri, taksir pada dirinya, maka dia tak sempurna dalam amal. Dan kita rasa semua orang ada sifat macam ni. Semua orang ada sifat macam ni. Barakallahu fiqh. Semua orang ada sifat kekurangan dia dari segi akhlak. Hatta sahabi sendiri. Sahabat-sahabat yang hebat pun. Seperti Uyainah bin Hisin. Sahabat yang berjuang, yang pergi perang Hunain, masuk Islam. Kemudian, tapi dari sifat yang kasar sebenarnya. Wahsy ada beberapa sifat yang tak apa elok. Pernah sekali Ibnu Abbas dengan Ali bin Abi Talib bergaduh tentang tanah Fadak pada Umar Al-Khattab. Abbas radhiyallahu anhu cela Ali bin Abi Talib dengan celaan yang buruk, sedangkan semua tahu Ali itu khalifah yang keempat. Semua tahu Ali itu manusia yang paling afdal yang keempat. Tapi bila berlakunya perselisihan antara Abbas dan Ali bin Abi Talib, Abbas telah ucapkan satu perkataan, dia kata hadza kadzab, dia kata si penipu ni, sebab masa tu bergaduh pasal tanah. Jadi manusia, kita boleh faham, jadi manusia ni kadang-kadang dia ada waktu dia yang dia tersilap. Ada waktu dia tengah marah, ada waktu dia tengah malas, dia kurang. Itu tidaklah mencabut dia daripada intimak dia, iaitu dia punya sandaran nisbah dia kepada salafi. Janganlah sebab orang tu kurang zikir, dia kata ini salafi apa ni, nampak puak salafi ni. Nampak tak, ini dia nak pelekeh kan. Kalau nak cari semua sempurna macam sahabat dari segi akhlaknya, baru nak dapat gelaran salafi, maka itu adalah satu sikap yang tidak benar lah. Jadi boleh kita kata ana salafi. Lepas tu kalau orang tanya, hal anti salafiyah? Orang tanya pada Ummu Naimah, hal anti salafiyah? Adakah kamu salafi? Naam, ana salafiyah. Alhamdulillah. Dan kita berharap Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita kekuatan kepada kita untuk ikut manhaj salaf. Moga-moga dapat jawapan. Moga-moga boleh faham jawapan kita. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz, ada ulama katakan muzik ini diharuskan, yang macam mana dibolehkan? Katanya Ibn Hazm. Ibn Hazm kata kalaulah hadis yang dalam Sahih Bukhari itu sahih, iaitu sayakunu fi ummati man yastahilluna al-harir, al-hirra wal-harira wal-ma'azif. Kata Ibn Hazm, akan wujud pada umatku nanti yang menghalalkan hira, iaitu zina, wal harir, dan sutra untuk orang lelaki, wal ma'azif, dan ayat muzik. Maka aku akan mengamalkannya. Sebab masa tu Ibn Hazm, menurut kajian dia hadis tu tak sahih. Tetapi barakallahu fikum, a'immatul kibar, imam-imam besar, ulama hadis, semua menghukumkan hadis itu sahih, diterima. Dan disebut oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Dan kita taghliqut ta'liq. Dia kata hadis itu bersambung sanadnya. Yang kedua, untuk mengisbatkan, menetapkan bahawa muzik itu haram, bukan hadis itu sahaja ya ikhwah, ya akhil karim. Ada banyak lagi hadis-hadis yang lain. Dan banyak lagi asar-asar yang lain yang menunjukkan bahawa muzik itu haram. Sebenarnya hadis riwayat Tirmizi dan lain-lain. Sayakunu fi ummati al-khadfu wal-masku wal-khazfu wal-masku. Atau saya baca salah, mungkin saya tertukar-tukar. Al-khadfu wal-masku akan berlaku pada umatku nanti tanah runtuh, perubahan wajah menjadi wajah kera dan babi, khinzir, dan akan berlakunya tanah runtuh. Al-qadhfu wal-khazfu wal-masku, tiga. Mata dzalika ya Rasulullah? Para sahabat tanya, bilakah dia ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dhaharatil qainat,
wa syuribatil khumur. Bila banyaknya keluar wanita-wanita penyanyi dan juga apabila arak itu diminum. Nah, betul telah ijma' seperti dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala. Kalau disebut oleh Syekh Turaifi lagi, dia kata telah in aqadal ijma', telah terjadinya ijma' tentang haramnya muzik ini semenjak dari zaman salaf, dan disebutnya ijma' tu pada setiap generasi ulama tu sentiasa ada dikeluarkan kenyataan bahawa ijma' haram, ijma' haram, ijma' haram, ijma' haram, ijma' haram, ijma' haram, sampai pada zaman Ibn Hazm ni barulah tiba-tiba keluar. Ibn Hazm ni mutaakhir. Ibn Hazm mutaakhir. Barulah keluar pendapat yang mengatakan ada yang kata tak haram. Kata Ibn Qayyim tidak ijma' ke atasnya haram. Dan banyak lagi dari lain. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadis. Dan dari manusia itu ada yang membeli ucapan yang sia-sia. Maka kata sahabat, demi Allah, sesungguhnya kata-kata sia-sia itu ialah muzik. Jadi carilah yang si penanya. Kita ada Ibn Hazm, yang lain, seluruh ulama-ulama salaf yang lain kata dia haram. Adakah kita nak ambil pendapat Ibn Hazm? Tak. Dalam keadaan kita hormat dia, Ibn Hazm ni antara ulama-ulama, antara alim yang besar dalam Islam dan sejarah Islam, dalam kitab Muhalla dia, kitab apa semua. Nah, tapi apakah di satu pendapat dia kita tolak semua a'immah salaf? Sampai dalam kitab Syafi'iyah kata kalau seorang itu dipecahkan alat muzik, maka tidak ada dhaman, tak perlu diganti. So apa? Sebab alat muzik itu bukan harta yang berfaedah. Naam. Abu Bakar Asli kata abizmar syayatin fi baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah seruling syaitan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Naam. Jadi pendapat yang kata muzik ada yang harus, itu pendapat yang batil. Pendapat yang tidak sahih. Wallahu ta'ala alam bisawab. Soalan yang sangat bagus, Masya Allah. Soalan yang berhajat satu kuliah. Bagaimana kita dapat cinta Allah Subhanahu Wa Taala? Maka ni jawab dengan surah Ali Imran tu. Saya rasa penanya ni pun dia bekas pelajar diploma kita juga kan, Masya Allah. Puan Nur Aisyah bin Kamsin ni, Masya Allah. Okay. Jawapan dari surah Ali Imran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Nah, kalau kamu semua katakan, kalau kamu mengatakan bahawa kamu cinta Allah, qul in kuntum tuhibbunallah, kamu mengatakan kamu cinta Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Nescaya Allah Taala akan sayang pada kamu. Ayat ini dia panggil ayatul imtihan. Dia panggil ayatul imtihan, ayat untuk menguji, ayat ujian. Kenapa? Sebab pada zaman tersebut, maka ketika pada zaman Rasulullah tadi, maka ramai orang kata saya cinta Allah, cinta Allah, cinta Allah. Maka apa ujian dia nak kamu katakan kamu cinta Allah Subhanahu Wa Taala? Ujian dia, ukuran dia, kayu ukur dia adalah dengan kamu ini ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi fattabi'uni, maka ikutlah aku, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jadi? Yuhibbukumullah. Maka Allah Taala sayang kepada kamu. Jadi kau jawapan dia, macam mana mendapat cinta Allah? Dah terjawab dalam surah Ali Imran tadi dah. Yuhibbukumullah. Allah Ta'ala, kamu ikut aku, ikut sunnah Nabi, yuhibbukumullah. Allah Ta'ala akan sayang kamu. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Dah. Sebab itulah kata pepatah, kata ulama. Laisa sya'na an tuhib. Laisa sya'nu an tuhib. Walakin sya'na an tuhab. Laisa sya'nu an tuhab. Bukanlah isu dia adalah adakah kamu cinta Allah? Sebab semua orang dakwa cinta Allah. Hatta Kristian pun dakwa cinta Allah Ta'ala. Walakin sya'na an tuhab. Tapi isu dia adalah apakah kamu ini dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya apakah perbuatan kamu ini dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka cara bercinta ialah ikut sunnah Nabi SAW. Macam mana merasakan kita dicintai olehnya? Dengan melihat kepada alaihi wa ni'ami,
dengan melihat kepada nikmatnya dan pemberiannya. Dulu kita ni jahil. Dulu kita keluar daripada perut mak kita, la ya'lamuna syai'an. Ma na'lamu syai'an. Kita tak tahu apa-apa pun. Allah Ta'ala wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala bagi kamu penglihatan, pendengaran. Mohon kamu bersyukur. Dulu kita ni bodoh, sekarang kita ada ilmu. Dulu kita ni jahil. Bayangkan kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala matikan saya lah yang bercakap ni. Waktu kita tengah jahil, lupa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sembahyang pun tak berapa nak betul, sunnah pun tak apa nak kenal, akidah pun tak apa nak sahih. Apalah jadi kat aku ketika tu kalau aku mati? Allahu Akbar. Baca ucapan Abdullah bin Amr al-As. Ketika aku ni ada satu, apa dia, aku dalam hidupan aku ni ada berapa fasa. Fasa yang mula-mula, akulah orang yang paling, aku ialah orang yang paling benci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah ketika itu aku mati, confirm aku masuk neraka, kata Allah bin Amr al-As. Confirm aku masuk neraka. Jadi lihat itu saja. Yang penanya ni, dulu dia jahil tak tahu, betul Allah Ta'ala bagi ilmu. Dulu tak tahu baca Quran, sekarang Allah Ta'ala tahu baca Quran. Itu tanda Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kita kasih sayang dekat kita. Dan makin, yang kedua, lihat bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Nabi SAW. Kalaulah agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu nilai yang tertinggi bagi kamu, itu tanda je. Sikap kamu, tanda kecintaan Allah pada diri kamu. Betul kata Syekh, guru kami, Syekh Abdul Rahman Al-Ajlan, masa dia mengajar tafsir dekat Masjidil Haram. Ketika dia tafsirkan surah Al-Isra', disebutkan berkenaan dengan salat. Lalu dia kata, kalau tak tahu macam mana kedudukan diri kamu di hadapan Allah, macam mana kedudukan kecintaan kamu, level cinta Allah Ta'ala kepada kamu, lihat kepada level kecintaan kamu kepada salat kamu. Kalau kecintaan kamu kepada salat, Quran, puasa, haji itu tinggi, maka begitulah juga ketinggian cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kamu. Makin benar iman kamu kepada Allah, makin benarlah, makin confirmlah Allah Ta'ala cinta kepada kamu. In tasduqillaha yasdukka. Dengar ni, saya selalu pegang ni, satu nasihat guru saya. In tasduqillaha yasdukka. Kalau kamu jujur dengan Allah Ta'ala jujur dengan kamu. Kisah ni seorang sahabat ni, dia kata, bila Nabi nak bagikan dia harta rampasan perang, dia kata, ya Rasulullah, bukan tujuan ini aku masuk Islam. Aku masuk Islam supaya aku ni dipancung, ya Rasulullah. Supaya aku ni mati dipancung di fisabilillah. Supaya aku ni mati dibunuh jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata Nabi SAW, in tasduqillaha yasdukka. Kalau kamu jujur dengan Allah Ta'ala jujur dengan kamu. Maksudnya, kalau betul kamu masuk Islam sebab tu, Allah Ta'ala akan bagi apa yang kamu nak. Begitu juga, kalau kamu jujur dengan Allah Ta'ala dalam bab kamu cinta padanya, pasti Allah Subhanahu Wa Ta'ala jujur. Allah Ta'ala pasti dia maha jujur dalam memberikan kecintaannya kepada kamu. Tidakkah kita pernah dengar hadis Nabi SAW? وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا taqarrabtu ilaihi zira'an. Siapa yang dekatkan dirinya kepada Allah satu jengkal, Allah Ta'ala akan dekatkan dengan satu hasta. Wa man taqarraba ilaihi zira'an. Siapa yang dekatkan dirinya kepada Allah dengan satu hasta, taqarrabtu ilaihi ba'an. Aku akan dekatkan dirinya dengan satu depa. Wa man atani masyan. Siapa yang jalan kepadaku berjalan, ataituhu harwalatan. Aku akan datang padanya berlari. Wa man zakarani fi mala'in. Siapa yang ingat aku ketika dia fi nafsihi, zakartuhu fi nafsihi khairan minhu. Siapa yang ingat ketika dia seorang-seorang, aku akan ingat dia lebih baik ketika dia berseorangan nanti. Wa man zakarani fi mala'in. Ketika dia ingat aku ketika ramai orang, zakartuhu fi mala'in khairan minhu. Aku akan ingat ketika lagi ramai orang, itu ketika akhirat kelak. Maksudnya apa dia? Barakallahu fiik. Kalau kamu betul-betul jujur cinta kamu kepada Allah, Allah Ta'ala lebih berganda-ganda cinta dia kepada kamu. Macam nak rasa dia? Rasa ni ialah dengan lagi Allah Ta'ala tambahkan nikmat dia pada kamu. Nikmat apa? Nikmat iman. Bukannya nikmat harta. Nikmatnya harta semua Allah Ta'ala bagi. Harta ni Allah Ta'ala bagi kepada baik, yang jahat, yang buruk, yang baik semua Allah Ta'ala bagi. Tapi nikmat Allah Ta'ala tambah ilmu. Allah Ta'ala bukakan kita banyak amal salih. Allah Ta'ala bukakan kita abwabul khair. Allah Ta'ala bukakan kita pintu-pintu ketaatan. Allah Ta'ala bukakan kita pintu-pintu kesalehan. Maka itu tandanya. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala kata dalam Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur kepada kami akan tambah kepada kamu. La azidannakum.
Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Ayat lain pula. Siapa yang sabar atas Islam ni yahdi qalbah. Allah Ta'ala bagi tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Yahdi qalbah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Tamat soalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.